Salam sejahtera yang dihormati Dr. Nur Azla binti Ramli. Kami dari kumpulan 9 bagi subjek SADN 1033 Kenegaraan Malaysia Group U bagi semester 2020 dan 2021 sesi A201. Kami akan membentangkan kajian yang bertajuk Penagihan Dadah hanya dalam kalangan bangsa Melayu. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya serta ahli kumpulan saya. Saya Kalaivani Nalatambih, nombor metrik 278239. Ahli kumpulannya Darshika Kumar 280123. Mashita binti Ibrahim 281802. Hamidah binti Samsudin 278505. Hanis Najiha binti Hishak 278511. Vishnu Sri Nair 279191 dan akhir sekali Juliza binti Zainal Habidin 278513. Definisi dadah secara umum menurut Abdul Ghaffar Taib 1992, dadah merupakan sejenis bahan kimia yang boleh mengubah fungsi tubuh badan, emosi dan juga tingkah laku seseorang. Manakala menurut pandangan Islam, Al-Mabrawi 1998 menyatakan dalam bahasa Arab, dadah disebut sebagai al-mukhadarat yang berasal dari perkataan mukhadara, iaitu benda yang boleh mengakibatkan kehilangan pertimbangan dan kewarasan seperti ganja dan morfin. Seterusnya ialah definisi penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah boleh ditakrifkan sebagai pengambilan dadah yang kerap dan berlebihan tanpa mengikut arahan dan juga nasihat daripada pakar perubatan, dan ia menyebabkan ketagihan yang boleh mendatangkan risiko yang bahaya kepada tubuh badan. Seterusnya ialah sejarah dadah. Pada awal abad ke-19, dadah dibawa masuk ke tanah Melayu oleh buruh Cina dan juga buruh India. Seterusnya, pada akhir abad ke-19, kerajaan British telah mengambil alih pengimportan dan penjualan candu di tanah Melayu kerana penggunaan candu telah semakin berleluasa. Pada masa kini, penggunaan dadah telah berubah dan wujudnya banyak jenis dadah yang lebih berbahaya kepada tubuh badan seperti heroin dan juga morfin. Jenis-jenis dadah dibagikan kepada 7 jenis, iaitu opiat, candu, lopermin, fentanyl, morfin, metadon serta heroin. Salah kajian. Adakah jumlah penagih dadah dalam kalangan bangsa Melayu lebih tinggi daripada bangsa lain? Aktiviti pertama adalah untuk mengkaji perbandingan antara penagihan dadah dalam kalangan bangsa Melayu dengan bangsa yang lain. Objektif kedua adalah untuk mengenal pasti faktor yang menyebabkan berlakunya penagihan dadah di Malaysia. Objektif yang ketiga adalah untuk mengkaji kesan daripada penagihan dadah. Akhirnya, objektif keempat adalah untuk menentukan langkah yang boleh diambil untuk mencegahkan penagihan dadah. Berikut adalah jadual kategori bangsa yang terlibat dalam kegiatan dadah. Kategori bangsa tersebut dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu per kes dan per individu. Per kes adalah jumlah libatan kes dadah yang berjaya dikesan, manakala per individu adalah jumlah individu yang berjaya dibekas oleh pihak berkuasa. Daripada jadual ini, kita dapat lihat bahawa golongan Melayu merupakan golongan yang mencatatkan rekod catatan kes dadah yang paling tertinggi, terutamanya pada tahun 2016. Hanya pada tahun 2016, per kes yang dicatatkan adalah sebanyak 24,901, manakala per individu mencatatkan sebanyak 22,340. Berbanding dengan bangsa yang lain seperti China dan India, begitu juga Sabah dan Sarawak. Per kes bagi kaum Cina
mencatatkan rekod tidak tinggi daripada 3,000 sepanjang tahun, manakala India turut serta dan Sabah dan Sarawak mencatatkan rekodnya rendah daripada 1,000. Maka tidak dinafikan bahawa golongan Melayu merupakan golongan yang paling tinggi terlibat dalam aktiviti dadah. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya gejala penagihan dadah. Faktor yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya dikategorikan sebagai seseorang yang penting dalam kehidupan kita hingga menjadikan tingkah laku seseorang itu seolah-olah cerminan daripada tingkah laku rakan sebaya. Dalam hal ini, sekiranya kita bersahabat dengan seorang penagih dadah, secara tidak langsung kita juga akan turut terlibat dengan penagihan dadah kerana ajakan daripada seorang rakan sebaya amat mempengaruhi minda seseorang. Seterusnya, persekitaran yang negatif. Persekitaran negatif yang dimaksudkan ialah kawasan kediaman yang dikelilingi oleh penagih dadah akan menjadikan orang yang menduduki kawasan kediaman yang sama turut terlibat dengan penagihan dadah kerana bekalan dadah di kawasan tersebut mudah didapati. Faktor yang seterusnya ialah kurangnya didikan agama. Kurangnya didikan agama dalam diri seseorang menjadikan mereka tidak dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini menjadikan mereka mudah untuk terlibat dengan gejala penagihan dadah. Yang terakhir, faktor masalah keluarga. Masalah dalam keluarga menjadikan seseorang itu mengalami tekanan sehinggakan mereka berfikir untuk mengambil dadah agar mereka dapat menghilangkan tekanan yang dialaminya itu. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan daripada penagihan dadah. Saya bahagikan kepada 3 jenis aspek. Aspek pertama, kesan daripada jenis dadah itu sendiri. Pertama, dadah jenis opiat. Dadah jenis ini akan mengakibatkan berlakunya penurunan berat badan, kesesakan nafas, jangkitan hepatitis dan HIV. Kedua, penggunaan dadah jenis metapetamin. Penggunaan dadah jenis ini akan mengakibatkan penagih mengalami tahap toksik kritikal, strok, kegagalan jantung dan sawan. Aspek kedua pula, kesan kepada organ dalaman manusia. Pengambilan dadah akan merencatkan fungsi pemikiran dan minda. Malah, penagih juga akan sentiasa berkhayal dan berhalusinasi. Kedua, jantung dan hati. Pengambilan dadah akan mengakibatkan degupan jantung tidak teratur dan hati tidak berupaya untuk menyingkirkan sisa toksik. Ketiga, aspek dari segi kesan tidak langsung. Pertama, penagih akan dipandang hina oleh masyarakat. Kedua, penagih akan mencemarkan nama baik keluarga. Ketiga, penagih juga akan mengakibatkan berlakunya kes penceraian semakin meningkat. Keempat, perpaduan dan kemajuan rakyat semakin lemah. Sekian, terima kasih. Sekarang saya Kalaivani Nalatambi akan membentangkan tentang langkah-langkah untuk mencegah dadah. Pertamanya, setiap individu perlulah mengamalkan gaya hidup yang sehat untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa membuat sesuatu dengan pemikiran yang rasional. Yang kedua, ibu bapa haruslah menjaga serta mendidik anak-anak tentang keburukan dadah. Mereka boleh meluangkan masa secukupnya untuk bersama anak-anak. Yang ketiga, pihak masyarakat haruslah bekerjasama dengan pihak polis dalam melaporkan tentang penglibatan dadah. Yang keempat, media massa juga boleh mengadakan kempen seperti kempen anti dadah. Yang kelima, pihak kerajaan mestilah memperketatkan peraturan serta meningkatkan
penubuhan pusat-pusat pemulihan. Badan bukan kerajaan pula boleh mengadakan program-program kesedaran kepada para masyarakat, terutamanya para remaja. Baiklah, kita sudah pun sampai penghujung pembentangan hari ini. Seperti kita tahu, dadah ialah ancaman masyarakat. Dadah ialah musuh negara. Penyalahgunaan dadah semakin menular di negara Malaysia. Hari demi hari melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Walaupun majoriti penyalahguna dadah terdiri daripada kaum Melayu, tetapi tidak dapat dinafikan bahawa setiap individu berpotensi terlibat dengan penyalahgunaan dadah tanpa mengira umur, jantina, agama, bangsa dan apa-apa spesifikasi yang lain. Masalah yang serius ini haruslah ditangani sebelum mendatangkan kesan-kesan yang amat ketara lagi kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Adalah menjadi harapan kajian ini dapat menimbulkan kesedaran kepada semua pihak tentang keseriusan masalah di samping menjadi panduan dalam membantu mengambil langkah-langkah proaktif. Walaupun pelbagai langkah proaktif diambil oleh mana-mana pihak, langkah tersebut tidak akan membuah sebarang hasil jikalau individu itu tersendiri tidak sedar kesan buruk penagihan dadah. Wahai pemuda-pemudi sekalian, marilah kita perangi dadah buat selamanya. Marilah kita menjauhi dadah yang hina demi negara yang bernama Malaysia. Sekian, terima kasih.